Tu apa? Buat dah. Buat. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan doa. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi record podcast yang siri keberapa pun saya dah tak ingat dah. Dan alhamdulillah kita baru lepas upload podcast bersama dengan Hafizul Faiz untuk minggu lepas. Jadi minggu ni kita bawa dua orang tetamu. Disebabkan masalah kesihatan, partner saya Wahyu ni terpaksa mengasingkan diri seketika daripada podcast. So saya kenalkan yang di sebelah kiri saya dulu. Di sebelah kiri saya Dr. Izzat, atau lebih mesra saya panggil Izzat. Ni biasa dah bagi siapa yang pernah tengok podcast bersama Dr. Azrul, akan tahulah tentang latar belakang Dr. Izzat, so saya tak perlu nak explain. Okey, di sebelah kanan saya adanya seorang bekas pelajar ataupun pelajar lah kan, pelajar UiKM dalam bab psikologi. Ya, betul. So Audi, kita orang sebenarnya dah record podcast dengan Audi ni tapi Jangan cerita. ada masalah teknikal jadi tak dapat nak upload. Nanti kita akan record balik. So cuma hari ni saya nak cakap ataupun saya nak cerita tentang bagaimana kita belajar keterbatasan tetapi daripada filem One Piece. Anime. Bukan filem, anime One Piece. So kita fokus pada One Piece je lah. Ya, One Piece saja. So untuk pengetahuan bagi siapa yang tak tengok One Piece, jangan stop tengok dulu. Jangan tengok still. Saya akan cerita sikit latar belakang One Piece ni. Dia dikomikkan pada tahun 1999. Okey. Dan difilmkan dalam era 2000-an lah. 2000-an baru dianimekan. Dianimekan dalam era 2000-an. Tapi yang menariknya guys, saya ada jumpa dua orang. Saya jumpa satu fakta dan satu orang ni memang saya jumpa sendirilah. Okey. Kan? Yang pertama, di Indonesia ada seorang ni dia yang nak hampir bunuh diri. Dia hampir bunuh diri. Okey, aku tahu cerita tu. Dia hampir bunuh diri. Dia hampir bunuh diri. Tapi apa yang membuatkan dia terus hidup adalah kerana dia nak tahu ending One Piece. Ending One Piece. Dan yang kedua, saya ni yang memang mengadu ataupun bercerita dengan saya lah disebabkan minat kita orang sama, iaitu menonton anime One Piece. Dia seorang wanita dan beberapa tahun lepas dia divorce, bercerai. Dan dia berhadapan dengan suami yang toksik. Jadi dia mengambil keputusan untuk berpisah. Jadi bila kita berhadapan dengan orang toksik ni, dia memberi kesan mental kita selepas tu. Tapi dia cuba untuk kuat dan dia cuba untuk sibukkan diri dia dengan menonton One Piece supaya fokus dia tidak terlalu memikirkan perkara-perkara yang dah terjadi. So One Piece ni sebenarnya besarlah jasa dia kepada orang-orang yang sangat impactful lah. Ya, sangat impactful. So sebelum itu kenapa yang saya rasa kita kena tengok One Piece. Kita kena tengok One Piece. Walaupun episod dia sekarang 1080, 90. Dah masuk ada yang baru punya arc ni, dia ada dekat Netflix lah. Yes, dah. Yang baru ada dekat Netflix. Tapi kalau nak tengoklah daripada mula. Ya, betul. So tengok daripada mula baru ada thrill, barulah gempak kan. Ya, baru tahu. Okay. Dan baru-baru ni pun baru keluar live action dia dekat Netflix. Boleh start tengok dengan live action lah. Boleh start tengok dengan live action. Nak dapatkan mood. Ya, betul. Nak kenal karakter. Tapi kalau ada yang menonton sini perempuan, mesti akan jatuh cinta dengan karakter Zoro lah. Live action. Dalam live action kalau lelaki, kalau tanya saya Nami je lah kan. tapi woman dalam tu. Tapi kalau lelaki ni kadang-kadang dia suka watak lelaki juga. Maksudnya macam saya, cuma Shang tu tak seperti yang dalam komen. Tapi memang kalau kita tengok komen and manga, anime dan manga, dia punya Shang awal-awal tu kita tak nampak pun karisma kan. Betul. Dia bila dah New World ni kan, dia macam nampak Shang ni macam dia ada karisma, dia nampak dia geruni kan.
So okay, nak tanyalah dekat Audi kan, sepanjang Audi tengok One Piece kan. Saya rasa One Piece tu lebih tua daripada Audi. Betul kan? Betul lah. So sepanjang Audi tengok One Piece, apa yang Audi belajar daripada One Piece? It's okay. General pun tak apa. Okay. So saya saya start tengok One Piece ni daripada 2020. Waktu tu PKP 2020. Oh. Time tu yang start macam Start daripada mula lah. start dari mula. Rasa macam best saya tengok One Piece ni untuk hype kan. Time tu hype. Time tu baru nak masuk Wano. Time 2020 baru nak masuk Wano tak silap. Baru habis Big Mom lah. Ya, baru habis Big Mom. Lepas tu start lah tengok slow-slow. Memang slow betul lah, ikut pace lah sebab nak menghayati episode by episode. Lepas tu lagi satu sebab dulu pernah tengok dekat Astro Ceria. Oh, ada Ada, tapi waktu zaman ulang. saya dulu. Ulang selalu. Ya, dia ulang sampai arc ni je, sampai arc Nami je rasanya. Apa ni, Along. Usop punya Okay. Usop punya island tu. Okay, sampai situ. Lepas tu sepanjang tengok daripada mula tu, dulu tak pernah terfikir pun apa yang saya dapat belajar kan daripada episod ataupun arc sebelum Usop tu. Lepas tu bila dah tengok tu baru nampak slowly nampak dia orang punya friendship. Dia orang punya friendship, dia orang punya trustworthy, macam mana dia orang boleh have faith in each other. Betul. Macam mana dia orang boleh build the team, macam mana macam-macam lah. Okay, so tapi salah satu benda yang saya suka adalah trustworthy lah daripada nakama dia orang tu. Tapi yang paling main peranan adalah ketua dia. Macam mana ketua dia percaya, trust teammate dia, macam mana nakama boleh trust ketua dia. Faham. That is, to me, is very ni lah, kita cakap beautiful lah. Ya. Dia untuk bagi pendengar-pendengar kita, nakama tu adalah istilah kepada kawan dalam bahasa Jepun kan, team lah, kawan. So kalau terulang, kita banyak kali ulang nakama tu, fahamlah bahawa itu adalah kawan-kawan yang ada dalam anime One Piece. Cuma je kan, keterbatasan ni semua orang melalui lah. Semua orang ada keterbatasan. Apa-apa yang dia nak buat, dia akan melalui satu fasa yang mungkin dia dah tak dapat dah nak capai apa yang dia nak. Mungkin impian dia lebih tinggi berbanding ditetapkan keterbatasan ke atas dirinya lah. Kan? So dalam One Piece, scene mana ataupun siapa sebenarnya yang kau rasa banyak mengajar keterbatasan tu? Ni apa yang aku terlintas lah sekarang ni. Terlintas je ni. Aku nampak Zoro lah. Zoro dia nak jadi the greatest swordman kan dalam One Piece. Betul. Tapi bila dia lawan dengan Mihawk, dia kalah. Mula-mula. Kan? Lepas tu kali kedua pun kalah kan. Sampailah waktu yang kita panggil skip time skip. Dia belajar dengan Mihawk. Sebab apa? Sebab dia sedar yang Mihawk je boleh. Itu benchmark dia. Yes. Untuk dia kalahkan Mihawk, dia kena belajar juga daripada Mihawk. So dia tak rasa segan, and dia rasa macam, sebenarnya aku boleh belajar daripada musuh aku. Sebab kau, walaupun kau ego, walaupun kau nak jadi hebat, tapi kau kena rendahkan kau punya ego untuk belajar daripada orang yang kau tak suka. Betul. Knowing karakter Zoro tu egoistik kan. Tapi dia boleh, bayangkan macam dia boleh rendahkan ego dia, sanggup tunduk kepala dia. Sanggup tunduk kepala dengan musuh dia. Betul. Itu aku rasa in term of keterbatasan, dia tahu dia punya dia punya limitation dia dalam swordsman punya skills. So dia kena belajar dengan siapa? Orang yang paling hebat lah. Sebab dia mungkin nombor 2. So dia nak belajar daripada siapa lagi kalau bukan the greatest swordman kan. Sebab daripada kecil pun dia dah memang main pedang. Betul kan. Jadi dah ada beberapa guru dah yang ajar dia. Dan macam Nizat cakap, dia memang nombor 2 lah. Betul. Kalau ikutkan dalam anime tu. Ya, betul. Kalau tanya aku suka scene di mana Wano. Di mana Luffy dia bertemu dengan Kaido, yang dekat town ke? Ketua bajak laut atau lanun binatang buas lah kan. So aku tengok sub Melayu. Bajak laut tu Indonesia tu. Bajak laut. Lanun binatang buas kan. Tapi di mana dia
dia tak dapat nak touch. Dia touch tapi Kaido punya kulit terlalu betul, heavy, betul, terlalu betul. keras untuk dia nak jalan kan. So secara tak langsung dia kalah besar. Betul. Kalah besar. Kalau ikutkan dia kalah besar tanpa Kaido terluka sedikit pun. Ya, betul. Kan Kaido sikit pun tak terluka daripada apa yang dia attack. Serangan dia tu. Tapi daripada situ dia tahu okay, limit aku tak cukup lagi. Aku tak cukup power lagi. Betul. So dia dipenjarakan. Masa dia dipenjara, dia pergi menuntut dengan seorang pakcik tu. Tapi pakcik tu aku macam nak tolak tepi dulu. Tapi dia jadikan Kid lawan dia sebelum ni sebagai saingan dia untuk dia jadi lebih power. So dekat situ rasa macam tak salah untuk kau nak ambil lawan ataupun kau nak create competitor untuk kau jadi lebih bagus. Dan in the end Kid tak dapat mengalahkan Kaido. Betul. Yang kalahkan Kaido adalah Luffy. Luffy kan. Ya. Dan kemampuan ketika Luffy kalahkan Kaido tu, Kid dan Law pun Law pun dah collapse lah, dah tak boleh bergerak dah pun kan. So diorang pun mengharapkan Luffy kalahkan Betul. Kaido. Betul. So dekat situ kita nampak bahawa asalnya adalah dia cuba untuk langgar Kaido, tapi tak dapat. Tapi dalam masa yang sama dia belajar keterbatasan dia. Dia menerima keterbatasan dia tu dan dia improve diri dia. Betul. So ada dua lah parts di mana ada beberapa keterbatasan yang memang kita tak boleh nak improve sebab itulah diri kita yang terbatas ni. Tapi ada keterbatasan yang mungkin kita boleh improve supaya kita dapat the best lah. Betul. The best result kan. So itu yang macam wow, gila lah Luffy ni. Padahal dia daripada kecil pun dia nak jadi raja Lano kan. So itulah yang menarik. Another scene atau part yang aku rasa macam sangat boleh relatable dengan keterbatasan ni kan, bila dia lawan Katakuri. Katakuri Big Mom punya orang kanan. Big Mom punya orang kanan. Dia macam dia tahu, dia kenal Katakuri ni sangat hebat dari segi dia punya observation haki kan. Haki dia. Tapi dia belajar something daripada musuh dia. Padahal dia tengah Betul. lawan Betul. dia belajar something. Dia sedar keterbatasan dia. Yang pertama dia accept dia punya kelemahan kan. Kemudian dia belajar melalui proses. Macam mana dia nak ni kan. Throughout the process tu dia belajar dengan musuh pula. Again belajar dengan musuh. Dari situ dia lagipun dia dapat dia dapat insight tu daripada Guru dia dia cakap kalau nak improve kena lawan power. kena lawan power. Nak improve kita punya haki kena lawan power. Faham? Macam tu lah. Aku rasa scene fight dengan Katakuri tu pun salah satu juga menarik, yang boleh kita ambil. Tapi kalau kita nak tengok keterbatasan, sebenarnya Luffy daripada awal-awal lagi dia dah tunjuk Betul. keterbatasan dia. Betul. Zoro tanya berapa orang kau nak jadi kru kau? 10 orang dia kata kan. 10 orang. Sekarang kita ada berapa? 2 orang. 2 orang. Tapi yang menariknya adalah kenapa dia nak cari 10 orang? Sebab dia tahu dia tak mendarat. Dia tahu dia tak boleh nak bawa kapal kan. Dia tahu yang dia tak boleh nak repair kapal tu. Nak cipta kapal tu, dia tahu dia tak boleh membaca tulisan-tulisan Sanskrit yang lama ni kan. Poneglyph tu dia tak boleh baca pun. So daripada situ ada yang penting. Dia tahu dia tak boleh masak. Jadi dia akan lapar. So dekat situlah pentingnya Chopper sebagai doktor. Dekat situ pentingnya Nami sebagai navigator. Pentingnya Robin sebagai pembaca. Pentingnya siapa nama ni? Sanji tukang masak. Frankie sebagai repair kapal. So kat situ dia dah mindset dia awal-awal lagi dia dah mark aku ada keterbatasan aku. Tapi aku tak nak jadikan keterbatasan aku tu sebagai satu halangan untuk aku dapat jadi raja kepada laut ni. Betul. Nampak tak? Jadi dia kumpul keterbatasan dia tu, kumpul orang-orang yang boleh membantu untuk dia melangkah daripada keterbatasan dia. So itu bagi aku yang aku perasan lah dalam ni kan. Selain tu Jad, apa yang abang rasa boleh belajar daripada ada selain keterbatasan selain keterbatasan. Sebab kita tahu kalau dalam anime ni kita belajar keterbatasan ni daripada first kita kena accept kan. Dan tapi dalam masa yang sama benda yang kita belajar daripada Luffy adalah self efficacy.
Self efficacy ni adalah kepercayaan kepada diri kau. Ya, betul. Dan Luffy aku rasa antara orang yang paling percaya dengan diri dia. Dia punya confident. Sebab tu ingat tak satu scene yang waktu awal yang Big Mom call dia tu. Tiba-tiba dia marah-marah kan. Tapi dia tak tahu siapa. Dia tak tahu Big Mom tu Yonko. Lepas tu dia lawan dia waktu nak selamatkan Ace, dia gaduh dengan Whitebeard. Dia tak balik pun siapa. Dia tak tahu, semua terkejut. Serius lah dia ni. Gila Dia tak kenal betul. ke Whitebeard tu paling Paling pirate paling The power. the strongest pirate. So aku rasa itu pun kita belajar juga. Maksudnya untuk kita belajar satu benda nak melampaui daripada keterbatasan kita adalah kita kena ada self efficacy yang sangat tinggi. Maksudnya kita kena percaya kepada diri sendiri, kita kena percaya kepada kemampuan dan kebolehan yang ada pada diri sendiri. Dan of course lah, bila kita tahu limitation kita kena accept and then kita kena improve. So aku rasa benda tu saling berkait. Saling berkait. Bila kau cakap macam tu, aku perasan satu benda. Di mana dalam anime One Piece daripada 1 sehingga 1090 tu, hanya 2 orang yang cakap satu hari nanti dia akan jadi Raja Bajak Laut. Yang claim benda tu. Dia Luffy dan Roger. Betul. Ya. Betul. Dia orang 2 je. 2 orang je. Sehingga kan Yamato apabila dia teringat kisah dia dengar Ace cerita tentang seorang adik dia ni, memang daripada kecil dia cakap dia nak jadi Raja Lanun atau Raja pemilik laut tu kan. Dan Yamato baca buku Oden. Di saat Roger bercakap benda yang sama dalam keadaan dia ketawa. Dan Luffy bercakap benda yang sama dalam keadaan dia ketawa. Ketawa ni sinonim dengan kita benda tu main-main. Betul. Tapi pada hakikatnya Luffy memang nak jadi betul. Betul. Dia nak jadi the best di antara semua lanun-lanun yang ada. So dekat situ kita boleh belajar. It's okay lah orang memperkecilkan kita punya impian. It's okay orang nak pelekehkan kita punya impian. Dan masa Luffy cakap macam tu dekat ramai orang pun, aku akan jadi raja kan, aku akan jadi Raja Lanun. Tapi orang pandang enteng. Orang tengok siapa budak pakai baju merah topi jerami ni kan. Mugiwara clan ni siapa? Dan sekarang episod 1090, episod 1080 dia dah jadi Yonko lah. Betul. Antara orang yang paling dia kehendaki. Ada meme kan. Siapa ini yang jadi Yonko ambil 20 tahun. Luffy sebelum ni 6 bulan. Lepas tu skip 2 tahun. So 2 tahun 6 bulan je dia ambil masa nak jadi Yonko. untuk jadi Yonko. So itu yang membuatkan kita rasa bahawa tak ada yang mustahil lah untuk kita punya kejar kita punya impian. Selagi mana kita pandai top up kita punya keterbatasan. Aku suka nak ambil, okay, kalau lah kata kita hari ni kita tak ada semangat yang kuat, kita perlu cari circle yang dapat memberi kita semangat lah. Betul. Kan kalau kata hari ni kita tak ada, orang kata apa, emosi yang ampuh, yang kuat, yang kita nak lawan, kita kena cari orang yang dapat membantu kita. Sekarang hari ni kita punya masalah adalah kita sentiasa mencari salah orang. Kita sentiasa kita sentiasa mencari orang yang salah. Kita sentiasa mencari orang yang salah dan kita mengharapkan orang yang salah tu dapat membantu kita. Dalam masa yang sama orang tu tak dapat membantu kita dan akhirnya kita kecewa. Dan kita makin kecewa. So dalam One Piece kita tengok bagaimana Luffy mencari orang yang tepat. Betul. Ramai je dia jumpa, tapi kenapa Frankie dia ambil? Ramai je dia jumpa, tapi kenapa Usopp yang suka bercerita bohong tu dia ambil kan? Nami dia ambil. Ramai je yang dia jumpa, tapi dia nak orang yang aku boleh nego. Macam kan awal-awal aku cakap tentang trustworthy kan. Trustworthy, kepercayaan terhadap kawan-kawan ataupun nakama. Bila aku tengok balik kan, sebenarnya untuk kita nak gain trustworthy adalah kita yang provide dulu trustworthy. Betul. Kawan kita adalah cerminan kita. Betul? Kita adalah cerminan kawan kita. So basically kalau nak tengok macam mana nakama lain ataupun kru Mugiwara ni boleh ada trustworthy yang sangat tinggi dekat Luffy, kita tengok sendiri captain dia. Ingat tak arc waktu dia nak pergi waktu Nami
sakit, dia cari doktor yang boleh merawat Nami punya sakit ni. Dia panjat castle chopper. Betul. Doktor apa tah nama dia? Ada doktor tua tu. Doktor tua tu kan. Dia panjat castle tu sampai berdarah-darah. Weh, aku punya waktu aku tengok cerita waktu tengok episod tu sampai berdarah-darah, aku punya tangan ni ngilu. Sebab tengok, ish, bapak sanggup tu. Dia punya struggle untuk nak pulihkan kawan dia sebab dia tahu ni kawan dia. Dan dia kena tolong. Betul. Sebab tu Nami setting. nakama yang lain ada trust dekat dia. Betul. Basically kawan kita adalah cerminan. Macam mana yang kau cakap tadi, kita kena cari circle yang positif. Di samping kita cari circle yang positif, kita tengok balik diri sendiri. Adakah diri sendiri positif? Yes. Dia magnet sebenarnya. Ya, betul. Kan? Kalau kau baik, dapatlah yang baik. Same goes to waktu yang Sanji kan, Big Mom punya arc. Kan dia cakap dengan Luffy, cakap dengan Sanji, aku akan tunggu kau kat sini kan. Aku takkan makan apa-apa selain makanan yang kau hantar. Dia tunggu tu kan. Kan dia memang betul-betul. Lepas tu dia kena belasah, dia ramai Big Mom punya ni datang kan. Budak-budak. Lepas tu dia memang dalam keadaan dia lapar, tunggu Sanji punya makanan. Itu sedih. Itu sedih. Yang tu sedih. Tapi ada sedih lagi sebelum tu. Robin. Enies Lobby. Enies Lobby. Di mana dia buat, dia bukan setakat Luffy tapi daripada Zoro-nya, Sanji-nya berusaha betul. nak menyelamatkan Robin dalam keadaan Robin berlakon untuk tidak menerima dia. Betul. Robin menyembunyikan dan mengatakan aku tak nak kembali, aku tak nak. Sebenarnya Robin buat macam tu sebab tak nak tarik betul. semua nakama dia. Dia tak nak So orang satu selamatkan pengorbanan, dia, kan? satu pengorbanan. Tapi kalau kita tengok pengorbanan kawan-kawan dia, tengok daripada Frankie punya side kan, bawa gang-gang pergi langgar. Satu pemerintah CP punya apa? CP kan? CP Government punya markas. Ya. Government punya markas. Kita tengok dia langgar sehingga kan bendera pemerintah pun dibakar. Usop bakar bendera. So ketika tu kita dapat lihat bahawa hakikatnya memang kawan-kawan kita, kalau kita dapat yang tepat, Betul. kita akan mudah untuk kita minta tolong, mudah untuk menolong kita. Kadang-kadang kita tak minta tolong pun, dia akan tolong. Betul. So itu antara benda yang kita belajar lah daripada One Piece. Aku rasa anime One Piece adalah anime yang berat tau. Ya, betul. Sebab dia punya konflik, kalau kita tengok perbincangan kat YouTube, ada banyak lah kot perbincangan pasal politik, pasal dunia yang sebenar. So dia cerita pasal diskriminasi kaum. Ada banyak dalam tu ada banyak kaum kan, kita tahu. Lepas tu ada certain kaum, contohnya orang-orang yang macam apa yang jaga Robin tu kan. Sebelum ni diorang punya kumpulan dah dihapuskan sebab diorang boleh baca poneglyph kan. So tu pun gambaran kepada isu politik negara, dunia, ethnic cleansing. So dan banyak value-value yang kita boleh dapat lah. Antaranya aku rasa kalau kita cerita tentang in term of teamwork, Luffy dengan yang lain tu sangat mengajar banyak benda lah. Kalau tengok yang pasal kaum, kita dapat tengok ada dua dunia dekat One Piece, di mana yang di atas pulau dan di bawah pulau. Dan di bawah pulau tak dibenarkan untuk naik ke atas pulau. So yang bangsa ikan yang dilahirkan dalam bentuk ikan tak dibenarkan untuk bergaul dengan manusia. Betul. Tak dibenarkan sekali-kali untuk bergaul dengan manusia. Siapa yang bergaul dia akan dibunuh. Dan ikan pula tak menerima manusia sebab dia tak dibenarkan naik. Ya, betul. So dekat situ kita dah nampak dah, mungkin disebabkan fizikal kita berbeza, kita mengambil keputusan untuk menjarakkan diri. Betul. Kita mengambil keputusan untuk membuat perbezaan kaum tu. Itu antara kritik-kritikan sosial lah yang Oda bagi penulis, pelukis komik manga One Piece kan. So bagi saya itu antara banyak benda yang kita boleh belajar. Cuma saya nak tanya, sepatutnya saya kena tanya ni awal lagi, tapi saya dah terlajak. Saya dah terlajak. Untuk Audi lah, favorite character. Kenapa dia? Seorang
Klise sikit lah. Luffy. Aduh. Tak Aduh, syok lah dia tak ni. syok lah. Semua orang minat hero. Tu lah. Okay lah. Selain hero lah. Selain hero, aku suka Robin. Kenapa? Sebab dia lawa. Aku buat cakap buah Hancock lah. Baik baik kau cakap buang kok. Kan. Tak. Aku suka Robin sebab dia punya Dark lawak dark joke dia. Dia kan suka buat Oh, joke-joke yang betul, seram kan. itu salah satu lah. Tapi yang paling ni aku suka dia punya waktu kalau tengok flashback dia lah. Dia punya ketekunan nak Belajar, ya betul. Itu benda apa Dia- value yang kita boleh dapat selain interpersonal punya ni adalah ketekunan belajar dia lah. Dia sanggup pergi jumpa doktor-doktor. Dia dapat Budak-budak lagi. PhD umur 6 tahun. Dapat PhD umur 6 tahun. Sebab dia memang pergi Ha, library ya. So gila kan. Ha. Faham. Kalau Izzat Zoro kot. Aku Zoro. suka karakter yang macam Zoro tu. Dia karakter yang macam ni dia power. Lepas tu dalam masa sama dia bodoh. Aku tu dia kan dia macam Luffy. Dia contoh macam nak selamatkan Luffy kan. Nak tolong Luffy, nak temankan Luffy, tapi dia jenis yang sesat. Aku rasa karakter dia tu dia serius tau. Kalau lawan dia serius gila. Sebab Luffy ni kadang-kadang waktu lawan dia masih ada main. Dan dia Zoro akan ingatkan kau jangan main-main. Zoro ni serius tapi ada perangai bangang dia yang macam tu. So aku rasa funny lah benda tu. Tapi kalau aku tak adalah minat sangat Zoro. Cuma bila kau sentuh Zoro, aku suka satu sifat dia, di mana dia tak menerima pengiktirafan orang lain. Dia rasa itu tanggungjawab dia. Betul. Dia rasa itu tanggungjawab dia. Apabila dia tolong seseorang, apabila Zoro tolong seseorang, dia tak suka orang cakap terima kasih. Dia tak suka orang cakap orang hargai dia. Dia rasa itu adalah tanggungjawab dia menolong orang tu. Dan benda ni nakama-nakama yang lain juga, orang kata apa, Mugiwara crew ni kan, mengamalkan benda yang sama. Ketika di Pulau Ikan ada perayaan-perayaan, habis dia pesta, diorang terus gerak. Ketika di Wano, diorang terus gerak tanpa diorang berjumpa dengan Momosuke. Betul. Tanpa diorang berjumpa Momosuke, sebab diorang rasa itu adalah tanggungjawab diorang, membantu kawan diorang kan. Membantu kawan diorang. Ketika di Wano, Luffy rasa berjasa dengan si budak kecil yang bagi makan nasi tu. Itu je point dia. Betul. Kalau tak bergaduh kat Wano tu. Betul. Padahal baik dia pergi cari Poniki. Tapi Luffy decide untuk nak pergi tu, nak selamatkan kawan. Sebab nasi yang dia bagi tu, budak tu tak makan berminggu-minggu, tapi dia bagi Luffy yang makan. Luffy sekali makan habis. Lepas tu budak tu lapar, makan minum air sungai beracun, beracun, sakit. Jadi dia nak counter balik. Dia janji dengan budak tu, aku akan pastikan lepas ni dah tak ada siapa dah lapar dekat tempat ni. Dan dia tunaikan janji dia lah kan. So lepas dah habis perjuangan dia yang sangat-sangat berat, itu antara Wano adalah perjuangan yang sangat berat lah bagi aku untuk seorang Luffy dan kawan-kawan dia yang lain. Tapi habis dia perjuangan tu, dia siap-siap tanpa dia menunggu Momosuke. Dia bagi tahu Momosuke dah jadi raja masa tu. Tak ada benda nak bagi tahu yang aku nak balik dah. Nak kau cakap lah sikit terima kasih. Dia tak ada. Tapi yang paling kuat isu pengiktirafan manusia ni adalah Zoro bagi aku lah. Sebab aku tengok bila orang cakap terima kasih, dia akan auto reject. Tak, ni memang tanggungjawab aku. Ni memang tanggungjawab aku. So banyak sisi-sisi yang baik juga lah kat Zoro ni. Kalau tanya aku favorite character aku, Shanks. Sebab Shanks antara favorite, aku tak tahu lah. Sehingga kan saya punya ni pun masih Shanks punya wallpaper tu masih Shanks and the gang. Sebab first saya minat sebab cool lah. Dia sangat cool. Dan dia kuat Yonko yang tak ada makan buah devil fruit. So dia cool lah. Untuk awal-awal aku tak minat sangat Shanks tu. Tapi bila dah lama tu aku rasa macam power dia ni. Tapi dia adalah pembakar kepada Luffy. Dia antara orang yang membawa Luffy sehingga ke hari ni, walaupun dalam keadaan yang dia tak ambil pot pasal Luffy kan. Okay, first kenapa aku suka Shanks, dia tak bagi Luffy naik kapal dia sebab dia rasa Luffy tak layak lagi sebab Luffy kecil. Tapi daripada cabaran tu lah dia bagi topi dekat Luffy, topi jerami tu dia bagi.
Dan dia cakap, nanti aku nak topi ni balik bila kau dah jadi. Dah jadi kuat. Raja Lanun dah. Bila kau dah jadi Raja Lanun, aku nak balik. Tu yang pertama lah. Yang kedua yang aku minat, setiap kali orang datang, musuh-musuh dia datang dekat dia, dekat tempat dia. Ada yang Mihawk datang. Lepas tu ada Ace pun datang. Ace musuh dia kalau ikutkan. Betul. Whitebeard punya crew kan. Orang kanan. Setiap kali musuh-musuh dia datang, keadaan akan menjadi gelap. Gelap sangat, seolah-olah akan ada berlakunya pertempuran. Tetapi yang best ni, bila dia naikkan satu poster, Luffy dah jadi macam ni. Mes sini kita pesta. Mes sini kita pesta. Seolah-olah yang mengatakan bahawa dia sangat menghargai proses Luffy. Dan setiap kali masa dekat Whitebeard yang kes dia selamatkan Ace tu, kan Luffy yang Luffy tak nak sakit jumpa. kan? Dia tak nak jumpa. Dia tak nak jumpa sebab apa? Kalau aku jumpa Luffy sekarang, aku tengok keadaan dia sekarang, aku dah Luffy akan kiri janji sebab dia nak jumpa waktu Luffy dah berjaya. So sekarang Luffy tengah nyawa-nyawa ikan. So dekat situ dia nampak macam, apa cool gila dia ni. Walaupun dia jarang-jarang keluar, tu aku karakter yang aku suka mesti jarang-jarang keluar. Tak tahu kenapa. Tapi sekarang ni dah nampak ujung-ujung ni dah kerap. Tengok action scene dia dah. ada satu teori tau. Ni Walaupun aku tahu teori tu, tapi aku menafikan teori. Aku rasa aku tahu. ada satu teori. Ni kita boleh yelah, of course lah, ni adalah berkaitan dengan penulis. Tapi dia berkenaan dengan takdir lah. Dia still dalam teori, dia cerita macam ni. Sebenarnya gomo-gomo fruit tu kan daripada Shanks. Shanks kan adalah Roger punya crew. And kita tahu Roger dia adalah the greatest pirate lah kan. King of pirate. Dan sebenarnya Roger tahu waktu dekat Laugh Tale tu, untuk ke sana dia kena pergi ke sana ketika mana era Joy Boy ada. Dan untuk menjadi Joy Boy kena ada gomo-gomo fruit. Dan ketika tu tak ada. Dan ingat tak dalam satu scene Laugh Tale, semua orang gelak tapi Shanks menangis. Tapi Shanks tak pergi Laugh Tale. Tak, waktu yang ada diorang bercerita waktu tu kan. Diorang kata sebenarnya Shanks ni dijumpa dalam satu bekas yang sepatutnya tersimpannya buah gomo-gomo. Tapi entah macam mana bila pemerintah ambil dulu. Bila Rogers punya kru buka, dia patutnya gomo-gomo punya fruit. Tapi diorang jumpa Shanks. Baby Shanks lah. So bila Shanks dengar balik cerita tu, dia rasa sedih sebab dia rasa dia menjadi punca kenapa Roger tak dapat buah tu. So dia kata apa yang Shanks nak buat adalah Shanks nak tebus balik. Shanks tahu Roger ada seorang anak. Sebab Roger dah cakap, kalau aku tak dapat, aku nak anak aku jadi Joy Boy. So apa Shanks nak buat sebenarnya, dia nak bagi buah tu kat Ace. Tapi Luffy yang makan. Sebab sebenarnya diorang cerita lah, bijak and geniusnya Oda ni, dia dah create benda ni daripada awal. So maksudnya bila Luffy dah makan, dia tahu macam, sebab diorang tahu kan waktu dekat government tu kan, diorang cakap kan, Five Elders ada cakap buah ni akan pilih dia punya pemilik dia. So sebenarnya Shanks dah tahu lah. Bila Luffy makan, maksudnya buah tu pilih Luffy. Sebab tu Shanks tak marah. Dan ingat tak bila dia cakap dia nak jadi King of Pirate, terus dia bagi maksudnya Shanks dah tahu lah dia adalah Joy Boy. So aku rasa wow, ini adalah teori lah. Tapi aku rasa legit lah, teori ni betul lah. Dan macam wow. Tapi biasa kalau kecoh-kecoh ni orang dah tukar. Mungkin lah. Biasanya mungkin kalau lah. kecoh dah tukar. Mungkin lah. So kalau kita tengok kan, Oda ni dia ada satu masalah. Oda, untuk siapa tak tahu lagi, Oda ni pelukis One Piece. anime One Piece ni, komik. So Oda ni kalau dia tengok teori, ada satu teori yang seakan-akan dengan dia punya cerita, dia akan tukar dia punya storyline tu. Tiba-tiba itu sebab dia jadi unpredict. Sebenarnya bukan unpredict. Sebenarnya memang dia tukar last minute. Jadi
Jadi dekat situ jadi masalah lah untuk penonton-penonton. Tapi jadi thrill lah untuk kita nak Betul, tengok kan. betul, Kita betul. rasa happy lah. Nak menonton lagi kan. Tapi memang jackpot lah siapa yang dapat teka hitonomi tu. Cuma macam saya Sheng dulu lah antara yang the best. Yang saya minat Karakter sangat. lah. Karakter tu. Tak boleh. Kalau saya tengok Sheng tu, saya boleh tengok banyak kali lah. Sementara walaupun dia hanya buka pedang untuk keluarkan haki. Ui, keluar sikit je. je. Sebenarnya minat Sheng tu masa dia jumpa Whitebeard. Oh, Dia naik tangga nak pecah tangga kan. haki tiba-tiba Marine dah tak apa, kita tak nak ni. Tak payah kacau dua kepala besar dengan kepala ni besar kan. Tu Okay. takut tu. Scene paling sedih dan apa yang korang belajar? Mula dengan Amir tu. Izzat lu lah. Saya Izzat nak lu. fikir. Ace. Waktu Ace mati, bukan Ace mati Mati Waktu Ace mati, lepas tu yang Rayleigh bawa dia bawa Luffy pergi pulau Amazon kan. Lepas tu kalau kita ingat balik kan, Luffy kan membentak kan. Macam aku nak pergi balik, aku nak ni kan. Dia macam nak lawan dan nak fight. Dia macam tak boleh menerima. Dia grief lah dalam situation tu. Dia agree. So scene yang best dia bila time tu tak silap aku siapa ni? Ikan tu. Ikan siapa nama tu? nama? Alamak. Yang ikan tu. Bukan. Yang ikan yang baru jadi member dia tu. Jimbe. Tiba-tiba Jimbe cakap dengan dia, kalau kau nak nangis pun orang tu dah tak ada kan. Tapi yang benda yang kau kena fikir, apa yang kau ada. Kau still ada nakama kau yang tunggu kau. Aku macam dia macam satu tamparan yang accepting benda yang dah jadi tu adalah benda yang sangat penting. Kita faham tentang grief lah. Agree. Rasa macam wow. Tentu Luffy dah start slow, dia macam terima balik. So dia gambar scene tu antara yang scene yang sedih yang best lah. Kalau cakap scene tu kat siapa-siapa pun akan cakap scene tu paling sedih. Kan? Tapi silapnya sebelum aku tonton anime tu aku dah tengok plot twist dia. Kau dah tengok kat TikTok. Spoiler tu aku dah tengok kat TikTok dulu kan. Jadi masa tengok tu sedih, bila tonton macam dia sedih lah. Cuma kalau kau tanya aku, antara yang paling sedih ketika Luffy nak fight dengan Usopp lah. Sama ada Usopp pegang pendapat untuk nak bakar tanah Going Merry. Jangan rosakkan. Jangan. Luffy bakar untuk cari pegang untuk cari kapal baru. Tapi yang buat sedihnya, ini adalah satu-satunya pertemuan dua nakama yang berkaitan dengan pendirian tanpa ada nak selamatkan siapa-siapa pun. Betul. Sanji dia nak selamatkan kawan-kawan dia. Robin dia nak selamatkan kawan-kawan dia. Kenapa dia tak jujur, kenapa dia tipu? Sebab dia nak selamatkan kawan-kawan dia. Tapi dalam scene tu Usopp dia nak pertahankan Merry tu lah, Going Merry tu je kan. Tapi dia fight sehingga kan Zoro kata selagi Usopp tu tak minta maaf, jangan terima dia pulang. Padahal Luffy dah semangat lagi panggil Usopp kan. Luffy ni walaupun nampak dia minta maaf cakap bodoh Zoro punya ayat. Walaupun nampak dia bodoh, tapi dia ni kapten kita. Kan? Kalaulah Usopp tak datang minta maaf dekat Luffy, jangan siapa-siapa pergi jumpa Usopp. Zoro waktu-waktunya dia sangat respect lah kapten dia. Zoro sangat loyal. Dia antara dia loyal sebab ni kes yang siapa nama ni, Luffy selamatkan dia tu. Pertama. Yang kedua, Luffy yang suap dia makan masa dia kena ikat tu. So takkanlah kau nak apa? Backstab orang yang bagi kau makan. Walaupun ada teori mengatakan arc lepas ni arc Zoro. Kita tak tahu macam mana. Orang expect sebenarnya Wano ni Zoro sebab tempat dia asal dia. Tapi dia dah bagi dah bagi sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Mungkin adalah tu pasal pedang dia. Pasal orang kata apa? Dia punya family tree dia. Uroshima benda tu. Mungkin Ryuma. Ryuma punya tu. Mungkin lepas ni mungkin adalah Zoro seakan-akan backstab Luffy. Mungkin lah kan. Tapi tak tahu. Orang macam cakap dah. Bila-bila masa dia boleh tukar. Dia kita macam So kalau kau ni apa yang kau rasa kalau aku sedih? Macam tadi kita dah bincang pasal Enies Lobby. Arc tu yang buat aku paling sedih. Arc lain sedih, tapi aku paling goosebump, naik bulu roma aku
Waktu Robin jerit. Ya. Aku nak balik kan. Aku nak datang Aku nak kat hidup. orang. Aku nak hidup dengan korang. Aku nak pergi belayar dengan korang. Ui, time-time Nangis-nangis je kan. Korang boleh share benda ni dekat TikTok untuk tengok Robin nangis. Korang share je. Ui. Memang sedih. Part tu memang sedih. Memang Tu tanda dia apa? Sebelum ni dia dah rasa dah pasrah. Okey lah, aku Aku- serah dirilah dekat world government. Tapi lepas tu bila Luffy minta Usopp bakar bendera. Istihar perang. perang. Terus dia rasa macam Luffy tanya Law, Robin kau nak belayar dengan kita orang tak? Dia macam, aku nak hidup dengan korang, aku nak belayar dengan korang. Time tu aku macam, bapak Betul. sedih siul. Tu antara Nak sedih. tunjukkan Robin trust dekat teammate dia, betul. nakama dia. Walaupun dia ada PhD. Walaupun dia Dia ada pandai. PhD. Pandailah masalah kan. Dia pandai. Dia pandai je nak treat macam mana. Daripada umur 6 tahun dia digelar apa? Budak paling berhantu. Syaitan. Budak syaitan. Anak syaitan. Anak syaitan. Sebab apa? Dia pandai ni lompat-lompat kru. Betul? Dia masuk sekejap. Helah. Masuk sekejap tim ni, lepas tu keluar. Ada yang benda yang dia ambil. Dia boleh backstep lah. Dia boleh backstep. Dan Luffy kalau dia backstep, banyak dia boleh dapat. Sebab dia dah dapat Betul, beberapa baca dah. Tapi dia decide untuk nak loyal dekat Betul. Itu lah scene paling aku rasa aku sedih lah. Walaupun scene ramai orang kata scene dengan Ace. Ace sedih. Scene dengan Ace tu sedih kat tu. Sanji tu pun sedih yang Izzat cerita tadi pun sedih lah. Sedih. Mana? Banyak scene yang sedih dalam One Piece ni. So kalau macam nak nangis, selain kalau tak nak tengok cerita romance, nak tengok action, tapi nak tengok sedih-sedih, tengok One Piece. Kelakar pun tak kurang banyak kelakar pun banyak juga. Ada satu yang part kelakar kan. Betul. Yang aku suka. Yang aku rasa kenapalah Luffy ni karakter dia macam ni. Ada satu meme kan, dia kata sebenarnya kapten sebenar bukan Luffy tapi Zoro. Betul lah. Luffy ajak Law kerjasama kan. Ajak kerjasama. Lepas tu yang kawan-kawan dia cakap nanti Law akan khianati kau. Robin pun tegur. Biasanya tak baik. Akan ada keputusan yang tak baik kalau lanun-lanun ni bekerjasama. Kan? Lepas tu si Luffy kata dia tanya Law. Oh. Betul lah. Manis-manis. Manis-manis. Okey, terima kasih. Dalam satu part tu di mana Luffy nak bekerjasama dengan Zoro. Luffy nak bekerjasama dengan Law. Law pula satu kapten lanun lain kan. Betul. Dan Robin dah tegur, kawan-kawan dia pun dah tegur. Jangan kerjasama nanti akan ada yang khianat. Tu Luffy tu hebatnya dia nak tahu Law ni akan khianati dia atau tidak. Dia tanya, kau akan khianati aku tak? Direct dia tanya. Kau akan khianati aku tak? Law cakap tak. Nampak? Dia tak khianati. So boleh. Kita teruskan. Nampak? Dia punya kepintaran tu yang aku tak tahu kenapa ni jadi kapten kadang-kadang, tapi kelakar Dia lurus lah. Lurus. Watak yang lurus. Tapi lurus dia kau jangan sekat makanan orang. Kau jangan pukul kawan-kawan aku. Jangan diskriminasi. Jangan ada diskriminasi. Kalau kau ada benda-benda tu, dialah orang yang akan keluar untuk mempertahankan lah. So dia lah yang pukul Celestial Dragon. Dia pukul Celestial Dragon. So itu gila, ada memang gila. Memang gila. Siapa pun Big Mom call, nanti kalau kau hebat sangat, kau datang sini. Datang pulau aku ni kan. Datang wilayah aku. Tak apa, kau tunggu. Tak tahu pun siapa Big Mom. Kacau. Kawan-kawan dia dah koyak dah. Kapten dah ajak ni kan. Mugiwara Luffy. Apa nama penuh dia? Luffy. Monkey D. Monkey D. Luffy. Aku tunggu kau datang Dan. Aku ingat nama ni. And the end terciduk juga Big Mom. Tapi Big Mom terciduk dengan Kid dengan Luffy. Ya, betul lah. Itu pun dekat Wano. Tapi nampak tak? Kalau kita tengok, Luffy adalah satu-satunya geng lanun yang dapat keluar daripada Pulau Big Mom. Dengan baik. Dengan bantuan Jinbe of course lah. Sebab Jinbe dah sebahagian daripada Big Mom. Betul. Yang lain masuk tak boleh keluar. So nak cakap sebenarnya dia dah menang lah. Kalau dalam atas kertas tu dia dah menang lah.
lawan Big Mom sebab Big Mom tak dapat sekat dia. Tapi dalam resultnya Kid dengan Low lah yang bertanggungjawab untuk kalahkan Big Mom sebab dia ada satu lagi lawan yang lebih besar iaitu Kaido. Nak cakap kalau pun lah nak kata apa Law dengan Kid hianati Luffy kan, gap power dia orang jauh lah. Betul. Ambil dia orang perlukan 2 orang untuk nak kalahkan Big Mom. Luffy kalah seorang. Kaido pula tu. Kaido lah tu. Walaupun kalau ikutkan kronologi Big Mom tu datang dulu kan baru Kaido. Kaido ni muda lagi lah. Maksudnya fresh lagi lah. Big Mom tu dah nenek-nenek. Dah nenek lah. So itu lah menarik. Saya tak pasti korang dapat tak input daripada apa yang kita orang cakap. Tapi kalau korang nak dapatkan input tu, korang memang kena tengok One Piece. Saya dulu aku ada satu masalah tau Jack, di mana tak ada anime lain yang lebih seronok daripada Naruto. Itu yang aku pegang. Tak ada. Aku tak akan tengok One Piece. Prinsip. Tiba-tiba tengok live action. Best pula. Kena sambung ni. Sambung daripada episod 300 sebab dah tengok dah sampai episod 300. Lepas tu sambung, alhamdulillah lah lagi beberapa untuk sampai ke update episod. Lagi berapa dah 1084 ke dah 89 macam tu. Sekarang ni dah habis Wano. Dah habis Wano, dah semua dah tahu harga Luffy. Harga Luffy. Yang Luffy dengan Kid pergi ikut jalan susah kan. Nakama dia pukul sampai lebam-lebam tidur dalam jaring kan. Sampai situ lah. Luffy ni dia ada satu masalah, dia pantang dicabar. Betul. Itu masalah bagi aku, tu masalah. Sebab ada orang memang baik pantang dicabar ni, tapi kau kena bertempat lah. Betul. Macam si dia tak fikir dia bawa kru ke apa ke, dia dah menang, dia pantang dicabar. Memang pantang. Kalau kau ikut jalan situ, budak-budak ikut jalan situ, sudahnya Lo seorang yang pergi sebab Lo bijak. Yang 2 orang ni Kid dengan tu pergi, kena pukul lah dengan tu ni kan. Dan dia tak pernah sekali-sekali pun marah dia punya teammate lah. Betul. Dia kalau dia tak puas hati pun dia cakap sikit-sikit lah. Dia tak ada nak marah sangat. Tu leadership yang baik lah untuk Luffy sebenarnya. Sebab tak semua masalah dapat diselesaikan dengan marah. Betul. So leadership ni boleh belajar daripada Luffy. Walaupun banyak keputusan dia tak tepat. Tapi boleh belajar. Banyak sebenarnya boleh belajar. Zoro sendiri pun antara orang yang kita boleh belajar tentang leadership. Aku tengok One Piece ni daripada sekolah menengah sebenarnya. So bila korang cerita pasal sebenarnya ada banyak benda Enies Lobby, aku dah tengok lama tau. Tak boleh So aku kena recall balik. So bayangkan One Piece ni dia punya karakter terlalu banyak. So mungkin episod yang aku dah tengok pada tahun 2012. So aku kena recall balik sebab dulu kita tahu Comic House ada satu penerbitan komik lah. Aku memang waktu sepanjang aku sekolah dulu, budak-budak dulu, aku mengumpul komik. So aku kumpul Dragon Ball, Naruto semua. Aku tak beli Budak Getah sampai kawan aku tunjuk kan Budak Getah ni, dia kata best. So aku beli kan, tajuk dia Budak Getah, sebenarnya One Piece lah. Aku baca, best juga. Sebab aku tak suka lukisan dia. Oda ni lukisan dia agak tak berapa cantik lah pada aku. Tapi storyline dia power. Betul, storyline. So daripada situ, daripada sekolah menengah aku rasa form 3 aku start baca. So kebetulan kawan aku beli, aku baca dari situ lah. Daripada manga yang pertama sampai ke 20 terus memang okay. Terus kumpul beli. Dan sampai sekarang cuma aku One Piece ni aku tak tengok weekly tau. Maksudnya manga dia aku tak baca weekly sebab manga dia pendek sangat story dia. So bila kau tengok, kita tahu contoh Wano pun 2-3 tahun. So bila update setiap minggu dia jadi alamak, nak kena tunggu lagi. Lepas tu kalau cuti tunggu lagi. Jamak dia lah. Kalau filler ada filler lagi. So itu benda yang menyebabkan aku bukanlah tak enjoy, tapi nak tunggu banyak sikit episod, 20 episod dulu. Sebab tu jugalah kenapa aku tak tengok new generation punya anime sebab sebab nak menunggu habis tu nanti lama. Kalau kau tanya aku, sekarang aku tengah slowkan pace aku tengok One Piece. Oh ya. Supaya dia keep update dan aku keep jalan lah. Kalau dulu sehari 5-6 episod. Sama. 5-6 episod kan. Pantang
letak handphone tu siap charge tengok kan. Tapi sekarang dah kena slow. Sebab aku dekat Twitter aku follow satu teori ni, account yang teori One Piece. So kadang-kadang dia update, aku tak tahu pasal ni pun. Tanta dekat new manga tu aku kena baca. So nak tahu teori dia. So macam tak apalah. Tapi ada yang cakap Shang akan belot lah. Ada yang kata dia adalah Celestial Dragon. Dia adalah keturunan Celestial Dragon. Tapi nampak macam legit sebab dia jumpa the only pirate yang boleh jumpa Five Elders. Five Elders jumpa macam tu. So tu dekat bila dia jumpa? Itu lama dah. sebelum Wano tak silap. Betul. Sebelum Wano. Jauh jugalah. Jauh. Jauh. Tak ingat. Tapi dia jumpa. And then dia cakap dia nak bagi tahu satu benda Tentang Buah buah tu devil lah. ke ataupun dia cakap pasal Luffy. Macam tu lah lebih kurang lah. Cerita pasal Luffy kot. And then kita nampak lah sebenarnya, maksudnya Shang tahu lah pasal gomu-gomu fruit ni adalah buah Joy Boy. Dia sebenarnya macam mana aku rasa dia adalah writing a good writing by Oda lah. Dia susun story tu memang Storyline dia nice genius lah. Adalah satu teori Nika ni adalah Tuhan Hindu kot. Monyet kan. So dia kaitkan monkey di Luffy. Yes. Wow. What Betul. Bayangkan dia dah fikir story tu. Dia uish gila. Dia, tapi kita kena tahu harga yang Oda perlu bayar. Dia kurang, yang pertama kurang masa dengan keluarga dia. Wow, of course, kurang. obviously. Dan dia kena penyakit gout dah berapa lama. So dia tak boleh berjalan. Dan ada kencing manis. Tak silap aku. Dia ada beberapa penyakit lain yang ini harga yang dia perlu bayar untuk sebuah kejayaan yang big dalam anime. Anime yang paling power adalah One Piece dekat ni daripada segi tontonan. Dan top 3 lah. Dia kan termasuk dalam big apa? Big Three. Big 3. Dia Naruto dengan Bleach. Bleach, yes. So yang tu generasi All generation. All generation lah. Tapi nak cakap yang Oda bayar tu besar lah untuk kita. Dan setahu aku hanya ada seorang yang dah tahu ending daripada story. Ada dua orang. Oda dengan bukan Rita. Budak yang kanser. Dah mati ke tak? Rasanya dah tak ada dah. Dia ada beberapa bulan untuk hidup. Dan dia request kepada tim One Piece untuk nak tengok ending, nak tahu ending. Yang dia reply dekat YouTube ke bukan? Tak ingat lah. Tak ingat, tapi benda ni rancak dia berbualkan. So Oda bagi. Tapi tak silap diorang kata editor assistant Oda dah tahu. Maksudnya Oda dah buat draft dah ready lah. In case kalau dia mati, maksudnya One Piece ni akan disambung juga. Maksudnya orang akan tahu lah. Takkanlah bayangkan kau tahu 20 kau hidup 20 tahun. Macam aku daripada katakan aku 2007 dah tengok One Piece. So 3 tahun lagi dah cukup 20 tahun. Dah tak ada dah ending. Tahu dia mati. Tak ada ending. Dia akan satu dunia weh. Dia akan ada draft lah. Dia akan ada dah ada draft. Obviously projek yang menguntungkan. Betul. Jadi company tu akan jagalah Oda ni. Betul kan? Betul. Selain tu kan aku rasa benda yang paling aku rasa boleh apply dalam kehidupan aku adalah cara Luffy ataupun karakter-karakter yang ada dalam One Piece ni, dia ada aim atau ada goal. Betul. Kalau tengok Luffy dengan siapa nama? Roger. Goldie Roger. Dia kata dia nak apa, dia dah clear. So it's very important or crucial untuk kita macam dah ada aim. Macam aku nak jadi Pirate King. Aku nak sampai Laugh Tale. Aku nak pergi sini. Pada aku macam kalau dalam kehidupan aku lah, I have a very clear goal, tapi bukan tertumpu kepada satu goal je. What if ada outcome yang lain beza. Contohnya kalau along the journey tak boleh nak capai goal ni, so kita ada second goal, kita ada third goal. Yang penting goal kita tu dia align dengan value kita, life value kita. Kalau tengok Luffy pun life value dia adalah untuk nak bantu orang semua. Itu life value dia kan. Dia tak suka tengok orang susah. Orang susah kan. Dan ada juga teori yang katakan apa dream Luffy. Dream Luffy, bila orang tanya dream Luffy, lepas tu nakama dia lain semua tergelak semua.
Tapi dalam masa teori- sama nak buat. Ada teori dia yang mengatakan Luffy punya dream sebenarnya adalah nak adakan satu Penyatuan. pesta besar-besaran. Pesta besar-besaran bila dia jadi Pirate King. Nak mengatakan dia punya value Bagi makan ya. adalah makan ataupun Hiburan. hiburan, nak live a life macam tu. So in order untuk dia buat benda tu, dia kena capai untuk jadi Pirate King. Itu yang aku maksudkan sebagai kita nak letak goal, kita nak ada goal mesti align dengan kita punya self value. Macam tu. Faham betul juga. Kalau tengok 3 geng tu, 3 sekawan tu, Luffy, Zoro, Sanji semua ada dia punya. Yes, dia ada. betul, Kan, betul. si Sanji nak tengok All Blue. Kan, siapa nama ni? Zoro nak jadi Greatest Swordman. Greatest Swordsman. Semua ada greatest. siapa ni? Nami lah kaya kan. nak kaya. Robin nak baca semua. Poneglyph. Nak kaji apa 80 tahun yang 80 ke 800 tahun Betul. yang dipadamkan. Void Century. Betul. Lepas Lepas tu siapa? Usopp dia nak jadi dia nak dia Dia dua. nak nama je Betul. sebenarnya. Dia nak ada cerita dia, dia kata. dia ada nak cerita. actually nak jadi Dia nak cerita. orang yang hebat dekat Betul, atas laut. betul. Dan dia nak ceritakan dekat kawan dia Dekat- pengalaman dia Ya, tu. betul. Itu kan. Kalau Chopper nak Chopper jadi nak- cikgu. Apa doktor. dia nak rawat penyakit yang tak boleh dirawat pun, yang tak pernah dirawat macam tu. Frankie tu nak yang tu sap-sap je lah. Yang lain tu sap-sap dah. Frankie Jinbe tu dia dah ikut Luffy punya nak bawa lebih kepada nak bawa apa Luffy jadi raja je. Jadi king. Brook nak ni jumpa Paus dia. Paus dia tu. Paus yang terpisah. Berapa puluh tahun terpisah dah kan. So itu menarik lah untuk kita Telusuri. telusuri, kita belajar Betul. daripada One Piece ni, daripada keterbatasan. Banyak sebenarnya dalam One Piece tu banyak gila benda yang diorang semua terbatas. Seperti contoh Zoro ni punyalah power main pedang sampai boleh bertukar jadi tiga kepala punya kan. Tapi tak tahu arah. Kalau Sanji punyalah kaki hebat tapi tak boleh lawan dengan perempuan ataupun tak boleh jumpa perempuan. Aku tertarik sebelum aku suka Shanks. Sebenarnya aku suka Sanji, aku suka falsafah dia. Di mana daripada zaman dinosaur pun dia dah diajar oleh ayah dia kan. Ayah angkat dia yang ajar dia. Daripada zaman dinosaur pun orang tak pukul perempuan. Jadi dia tak pukul perempuan. Dia tak akan bergaduh dengan perempuan walaupun perempuan tu memusuhi dia dan cuba untuk membunuh dia. Itu yang pertama. Itu daripada Sanji. Yang kedua, daripada Sanji, dia tidak akan sekali-kali berlawan menggunakan dia punya tangan. Dan dia hanya menggunakan kaki. Sebab bagi dia tangan tu adalah Untuk tempat masak. dia melimpahkan kenikmatan daripada makanan yang dia buat. Betul. So ini Dia nak jaga guys. kesucian lah. Ini budak paling falsafah sekali lah dalam kamar ni. Banyak falsafah dia. Ingatkan dia tak suka pukul perempuan tu sebab dia suka perempuan. Sebab dia jenis yang kalau tengok perempuan sikit cair kan. Dia menghormati lah. Menghormati. Tapi bila dia tengok sekali rupa-rupanya yang di highlightkan oleh Oda adalah dia ni ada satu prinsip yang dia pegang kata-kata ayah dia. Kalau kau pukul perempuan, bermaksud kau bukan lelaki sejati lah. Sebab daripada zaman dinosaur lagi orang tak pukul perempuan. Masa dia flashback Vince Smoke nak bunuh pakcik tua tu, ayah angkat dia tu. Dia flashback balik apa pesanan-pesanan ayah dia kepada dia, apa yang ayah dia dah ajar. Ayah angkat dia tu dah ajar. So kat situ nampak macam power lah Sanji ni. Tapi dia tetap Shanks jugalah yang paling cool. Mesti. So itu antara benda yang kita boleh tengok balik kan, satu-satu kita boleh imbas. So bagi korang yang menonton One Piece, bolehlah share podcast ni kepada kawan-kawan korang yang tonton juga. Supaya apa, kita ni habiskan masa banyak dengan One Piece. Kalau satu episod 30 minit, 20 minit, 1086 episod, 90 episod, berapa hari? Banyak Berapa hari? Betul. Kan? Jadi janganlah kita tengok kosong-kosong sekadar nak hiburan. Itu yang salah. Ya, kita tak nafilah dalam tu ada beberapa kesalahan lain untuk kita tengok anime ni. Tapi jangan jadikan kita dapat kesalahan je. Cubalah dapat satu
nilai. Ambil Ambil nilai. satu nilai. Cubalah time kita tengok One Piece tu, kita fikir apa yang kita nak belajar daripada sini. Sebab sebenarnya dia depends kepada orang. Betul. Kalau orang tu tak pernah tanya soalan, contoh kita tak pernah tanya diri kita apa yang kita boleh belajar daripada Luffy, kita takkan belajar apa-apa. Kalau orang tu tak menggunakan akal dia, tak menggunakan dia punya fikiran dia takkan dapat dah belajar apa-apa. So apa-apa yang kita nak buat, pastikan kita ada nilai tambah kepada diri kita. Tak kisahlah nak tengok Korea ke. Tentang kita aktif buat podcast. Sebelum-sebelum ni filem-filem Korea. Sekarang kita nak try bawa ke anime sebab saya tak tengok Korea. Kita orang tak tengok Korea. Aku tengok dua-dua. Oh, kau tengok dua-dua. Aku tak tengok Aku sangat. tengok sikit-sikit je. Aku setakat Running Man aku tengok. Aku bawa pagi tadi, bukan pagi tadi dah, malam tadi tengok Welcome to Some Dallery benda tak gitu. Aku tak ingat. Last aku tengok Korea masa tingkatan 3 lah. Tu pun sebab crush aku tengok. Jadi boleh borak. Sebab boleh borak. Sekarang crush pun dah kahwin. Tapi kau kena tengok ni Daily Dose of Sunshine. Best Best kan? Tu best. Sebab ada ni Pak Boyang. Dia memang pasal Pak Boyang. psikologi lah. Ramai yang orang kata apa, suggest aku susah nak terracun. Pertama masa aku sempit sikit. So aku memang kena nilai. Lagipun masa satu aku tu. episod panjang 1 jam. Betul. So aku jadi macam malam-malam. Kadang-kadang aku dah start ada juga tengok kan, tapi tak boleh pergi kan. Sebab aku cuti Sabtu Ahad. Okey, katalah Sabtu kadang-kadang masuk kerja ke nak buat apa. Okey, so tinggal Ahad. Jadi tinggal Ahad tu 24 jam tu Ya, aku perlu betul, menentukan betul. waktu tu untuk waktu-waktu yang bernilai untuk orang-orang yang bernilai dalam hidup aku. Ya, betul. So macam itulah. Faham? So bila tak ada apa-apa tengok juga, tapi tengok One Piece lah. Kau dah habis masa kau kat situ dah. Ya tu. Lepas tu stamina aku tengok ni tak panjang untuk tengok skrin lama-lama. So kita dah berapa jam Lah, aku rasa dah sejam. Rasanya dah boleh. Dah okey. Dah boleh So repak. terima kasih semua bagi siapa yang menonton. Untuk podcast akan datang, insya-Allah kita akan keluarkan, kita akan jemput seorang ustaz. Saya tak bagi tahu lagi lah ustaz apa. Jadi kita akan jemput ustaz dan kita akan bedah satu surah daripada Al-Quran. Surah ni menceritakan tentang overwhelm, emotional, maksudnya emosi yang sendat, yang penat, yang terlalu patah sangat, dan bagaimana kita nak menguruskan emosi itu berdasarkan surah yang Tuhan janjikan dalam Al-Quran. So podcast insya-Allah akan upload seminggu selepas kita orang record yang tu. Dan selepas tu ada beberapa lagi podcast lain yang kita rancang, dan korang support lah. Tolonglah like, tolonglah Betul, komen betul. sikit, dan komen best pun dah tak apa. Dah ada dekat Spotify kan? Spotify pun dah dah boleh ada. buka kat Spotify. Nanti so- sambil drive tu boleh tengok. Boleh Tengok nak dengar. boleh subscribe Ya, kan. subscribe. So insyaAllah kalau ada iklan, tak payah tengok je lah iklan tu, tak payahlah skip kesian kita orang. Podcast ni akan terus jalan kalau dia mendatangkan impak yang besar kepada Betul. penonton. InsyaAllah. Kalau kata dia tak mendatangkan impak yang besar, kita buat benda lain mendatangkan impak kan. Betul, So betul. dia macam tu. Ada sekarang ni kan tengah viral podcast yang podcaster yang so korang pilih podcaster. Saya tak cakap kita orang bagus, Ya, tapi betul. korang pilih sendiri. Nilai Sendiri yang mana korang nak angkat sebagai podcast yang korang nak tonton, atau podcast ni tak nak tonton, yang perlu korang bagikan Ya. tumpuan, yang perlu korang highlightkan, yang mana. So itu atas penilaian masing-masing lah. Ya, betul. InsyaAllah. So terima kasih Audi, terima kasih Izzat. Mei, kalau Ya. orang nak beli buku kat mana? Oh, okey. Bagi siapa yang nak beli buku, saya terlupa. Kita akan lancarkan buku baru. Mungkin podcast ni keluar, buku tu belum lagi dirancang, tapi kita akan lancarkan surah Al-Insyirah dan The Art of Surrender. Saya tak ingat tajuk dia, tapi itu adalah tema dia lah. Tema dia boleh dapatkan di Instagram, di bio kita orang, ataupun di TikTok Shop. So kalau korang nak yang voucher-voucher tu, korang pergilah TikTok. Betul. Atau boleh masuk live Hafizul Faiz dan live tentang kita yang dibawa oleh Sarah. So okey, itu daripada sudut buku, dan kita baru keluarkan Zen Tumbuh yang menggabungkan beberapa ramai penulis, dan dah dilancarkan dah pun hari ni. So mungkin masa korang dah dapat tengok ni mungkin dah nak habis lah kot. Sebab dia kita punya 1000 je. Tapi ebook masih ada, e-Zen dia masih ada. So boleh dapatkan juga, boleh pergi dekat
dekat kita punya Instagram. Okay, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada podcast yang seterusnya. Mungkin minggu depan bukan saya, Hafizul Faiz yang akan handle. So minta maaf kalau ada salah dan silap. Kalau ada terkasar bahasa, terlepas cakap, biasalah kita borak pasal anime ni, dia excited. So tak ada minta maaf banyak. Jadi kalau ada apa-apa penambahbaikan boleh DM kita di Instagram. Kalau ada puji-pujian boleh letak di komen, InsyaAllah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.